Hello, Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel YouTube Komrad. Kepada yang baru datang ke channel ni, ringankan tangan anda untuk tekan butang subscribe dan butang loceng tu agar korang tak terlepas konten-konten yang menarik. Okey, kepada yang dah subscribe tu, sila tekan butang loceng supaya korang dapat notification aku bila aku update video baru setiap minggu. Tapi sebelum tu, kita intro. Aku dapat DM daripada korang tanya aku, apakah langkah pertama sebelum aku start menjadi YouTubers, content creator ataupun nak start streaming dekat social media lah. Apa perlu aku fikir, apa perlu aku ambil sebelum aku start buat benda-benda tu lah. Dan aku dah jawab dekat dia secara personal, aku harap dia faham. Dan rugilah kalau aku tak share dengan korang sekali macam mana nak start tu. Okay, bagi aku dia ada 5 langkah ataupun 5 tip yang korang perlu follow lah. Pertama sekali korang perlu fikir konten apa yang korang nak buat. Maksud konten sekarang ni adalah pengisian yang korang nak letak dalam korang punya video lah. Sebagai contoh, kalau korang suka makan-makan, korang boleh buat review makanan ataupun mukbang. Dan contoh YouTube yang buat benda pasal makan-makan ni adalah Padu Babe Studio ataupun Shidot ASMR. Lepas tu satu lagi aku lupa dah nama dia, ajak aku chat. Aku lupa lah nama YouTube ni. Satu lagi Isaac Osman. Dia buat pasal review makanan juga dekat YouTube lah. Jadi dia ada orang yang minat tengok pasal makanan. So korang ambil lah konten pasal makanan. Kalau korang suka buat tech review, korang nak tembang pasal phone, korang ada knowledge pasal phone, kau boleh sembang pasal teknologi, pasal phone ni. Macam contoh YouTube channel yang buat benda ni adalah Wiser, Aman Studio, dan satu lagi Mona Lisa lah. Mona Lisa dia phone dia pun buat, PC pun dia buat. So benda-benda tu kau boleh pilih apa konten apa yang kau nak buat lah. Macam kalau macam kita ni, kita nak sembang pasal game ataupun kita nak main game, orang panggil tu adalah streamer lah. Streamer ni macam mana pula? Streamer ni lain sikit lah. Sebab korang kena pilih game apa yang kau tengah trend sekarang. So korang kena main semua benda game yang trend. Dan satu lagi korang perlu tengok korang punya target audience tu siapa. Korang nak main game tu untuk geng-geng umur 18 tahun ke atas ke, budak-budak ke. Kalau korang nak tengok game budak-budak, korang boleh main Roblox ke, korang boleh main Minecraft ke. Dan kalau orang tua-tua sikit boleh main PUBG apa semualah. Korang perlu fikir benda tu, konten apa yang korang nak buat. Dia macam channel YouTube aku ni, aku lebih kepada nak mengajar ataupun nak share cara untuk korang start streaming, share pengetahuan lah yang apa yang aku tahu. Kalau aku main game nanti kan pelik pula, dia macam tu lah. Tapi aku main je game. Dan selalunya aku stream dekat aku punya Facebook tu lah. Itulah benda-benda penting. Aku dah sembang benda lain dah. Benda-benda, langkah pertama sebelum korang start YouTube ataupun Facebook gaming tu, korang perlu fikir konten apa yang korang perlu buat, nak buat lah. Sebab bila korang dah fikir konten, korang boleh fikir siapa target korang, macam mana cara penyampaian, macam mana nak bercakap ni. Kau nak pakai aku ke, saya ke. So dekat situlah pertama korang perlu fikir. Sebab konten tu memainkan peranan. Macam aku, kenapa aku cakap aku, sebab aku nak suruh korang rasa macam kita member-member je. Sebab tu lah, kalau korang tak faham, korang boleh pergi dekat aku punya Instagram, Facebook, korang tanya dia je aku kat situ. Aku akan reply dengan kadar segera lah. Sebab kalau aku tak busy, aku akan reply terus. Okay, untuk langkah kedua, korang perlu ada logo untuk korang punya YouTube channel ataupun gambar yang menggambarkan channel tu apa. Kenapa benda ni penting? Kenapa logo penting? Tak boleh ke letak gambar korang saja? Boleh je letak gambar korang, cuma orang jarang ingat muka kita, orang akan ingat logo kita. Kenapa? Sebab logo yang baik, dia senang orang ingat. Sebagai contoh, kita ambil contoh yang paling common lah selalu kalau lecturer design akan sebut McD dengan KFC lah. Bila nampak je logo tu, korang tahu itu nak ayam goreng. Bila nampak je McD, korang tahu itu Big Mac, McDonald. Logo tu akan memberi kesan dekat korang punya audience. Dia akan ingat korang lah bila tengok logo tu. Sebab tu logo tu penting. Dan logo ni ada macam-macam jenis korang boleh buat. Initial logo pun boleh. Korang boleh kalau korang boleh buat wordmark pun boleh. Korang boleh buat mascot pun boleh. Yes, dia ada macam-macam lagi. Ada lagi lah logo-logo lain. Kalau sembang banyak sangat kan korang pening. Dan kalau kau nak tahu, korang just tulis je type of logo, dia akan keluar. Okay, initial logo tu macam mana? Contoh macam aku, nama aku Haiman Haikal kan. Aku ada double H. So aku buatlah double H. Tu logo aku, double H. Ataupun wordmark macam aku cakap tadi. Wordmark tu adalah perkataan. Contohnya Haikal. Lepas tu buatlah stripe macam Supreme ke, punya logo kan. Tu salah satunya. Satu lagi mascot logo ni. Mascot logo ni benda logo yang
paling trend lah, paling orang guna sekarang lah. Kalau kita tengok kat Facebook, streamer-streamer ataupun content creator yang pasal game ni, dia akan buat logo menggunakan mascot. Macam mana logo tu? Dia ada karakter ataupun kartun dan nama korang lah dekat bawah tu. Contohnya contoh namanya Lubuk Gaming ke, Comrade ke, ataupun Payung ke. Macam tu lah logo-logo maskot lah. Kalau korang nak tahu macam mana nak buat logo maskot tu, korang tunggu. Video akan datang, aku akan keluar video tu dengan seorang member aku. Dia akan tunjuk dekat korang macam mana nak buat logo maskot tu. So korang jangan lupa tekan subscribe dan like video ni, sebab nanti video tu keluar, aku rasa seronok sikit lah nanti aku nak record video tu. Okay, kita dah sembang pasal logo. Maknanya bila korang dah ada logo, korang dah ada content dan logo dah siap semua lah, korang boleh pergi ke step yang ketiga. Step ketiga adalah equipment. Equipment apa yang korang perlu pakai? Okay, equipment ni tak perlu mahal-mahal sebenarnya. So aku cakap tu terang, tak perlu mahal-mahal, just pakai apa yang korang ada. Sebab kalau kita tengok contoh yang paling mudah, Sugu Pavita, dia pakai phone je, dia edit pakai phone. Dan dia dapat beratus-ratus ribu subscriber dalam masa yang sekejap. Sebab apa? Sebab konten dia best. Dan satu lagi keunikan dia, dia punya penggunaan bahasa Melayu dia tu sangatlah baik. Sedang lagi hebat daripada orang Melayu yang cakap bahasa Melayu. Dia punya bahasa tu lagi hebat, taklah lagi hebat, dia lagi influence lah bahasa dia cakap tu. Okay, equipment ataupun peralatan, korang boleh pakai korang punya phone. Kalau korang main game, contoh main game, korang boleh pakai korang punya phone je dan stream menggunakan OBLED. Ataupun korang nak buat vlog, korang boleh pakai phone korang dan record vlog korang, edit pakai phone pun boleh. Nanti aku sembang lah satu lagi step yang keempat tu, editing punya software. Maknanya equipment tu korang boleh pakai apa yang korang ada je. Tak perlulah sampai kena lengkap dulu, korang kena ada mic apa semua baru start streaming. Tak sebenarnya. Pakai apa yang ada. Tak boleh stream pakai PC, pakai phone dulu. Bila ada duit baru upgrade dekat PC pula. Lepas tu mic tu pakai mic dekat korang punya ni dulu. Lepas pakai ni dah ada duit baru beli mic lain. Contohnya beli mic BM800 ni ke. Macam tu. Equipment tu tak penting sangat, tapi perlu ada lah. Takkanlah korang nak stream tapi phone pun tak ada, macam mana kan? Tu pelik lah. Maknanya korang kena pakai apa yang ada sahaja dulu. Bila ada duit baru upgrade. Macam aku, kenapa aku dah lengkap semua ni? Sebab aku belajar design dan aku buat video. Benda tu memang dah ada dah dekat aku punya diri. So aku patut aku boleh bagi macam ni. Kalau bagi korang yang nak start tu, just pakai apa yang ada dulu, lepas tu upgrade slow-slow. Okay, bila dah tahu equipment apa korang nak pakai, korang nak vlog, maknanya korang kena ada kamera, maknanya ada phone. Korang nak stream, korang ada phone ataupun laptop ataupun kamera webcam tu dah okey dah. Macam mic, pakai yang mic yang ni pun dah cukup dah buat masa follow step by step lah, slow-slow. Semua dah lengkap. Korang perlu tahu step keempat. Okay, untuk step keempat korang perlu belajar editing, software editing apa yang korang nak pakai. Okay, aku akan bahagikan kepada dua kelas, dua kategori. Kategori pertama mobile, kategori kedua untuk PC ataupun laptop lah. Aku pergi dekat kategori phone dulu, mobile. Okay, dekat kategori mobile ni kita boleh pakai beberapa aplikasi yang korang boleh download percuma dekat App Store ataupun Play Store. Untuk mobile, kalau korang nak edit gambar, korang boleh pakai PixArt ataupun Fonto. Fonto tu guna dia untuk font, untuk tulis font apa semua dekat korang punya gambar tu. Ataupun pakai PixArt. PixArt ni dia advance sikit lah. Dia boleh cropping, dia boleh tukar color balance, korang boleh tak grafik dalam tu. So korang boleh pakai phone sahaja. Dan untuk video editing pula, ada dua app yang korang boleh pakai. App ni dia untuk editing ni dia boleh berbayar. Kena bayar sikit lah. Sebab nanti ada watermark, kita tak nak ada watermark tu. Ataupun korang nak download crack ke mode ke, ikut suka hati korang. Dan aku tak sarankan buat benda tu, sebab benda tu salah. Pakailah yang original. Okay, software editing, app editing yang aku nak cakap yang sesuai untuk phone adalah KineMaster dengan Cyberlink. Korang boleh download dekat App Store. Dekat sana memang dah ada. So pakailah benda tu. Cuma dia tak advance macam korang nak buat grafik padu-padu lah. Taklah advance sampai tahap tu. Korang boleh sambung-sambung, potong-potong, letak grafik sikit dan boleh upload dekat YouTube dan dia lagi ringan lah. Okay, untuk PC dan laptop pula, software apa yang korang perlu pakai? Untuk photo editing, normalnya orang pakai Photoshop dengan Illustrator lah.
Sebab software tu memang selalu orang pakai lah, dan ada software-software lain, dan aku tak boleh nak sarankan sebab aku tak pernah guna. So aku sarankan pakai Photoshop dengan Illustrator. Dan kalau korang dah pakai Photoshop dengan Illustrator ni, korang boleh jadi designer juga tau. Korang boleh buat logo sendiri, korang boleh buat thumbnail sendiri sebab korang dah belajar asas Photoshop dan Illustrator tu. Okay, untuk editing pula, ada tiga software editing untuk video. Pertama, Premiere Pro. Premiere Pro ni suka aku nak cakap, korang just belajar sebab software ni sangatlah senang, mudah sangat. Bila korang dah tahu basic dah, sebenarnya macam-macam korang boleh buat. Alah, cicak ni bising pula, ada cicak pula. Dan satu lagi, After Effects. After Effects ni kalau korang nak buat visual cantik-cantik, nak buat logo, yang introduction logo, intro yang padu-padu tu, so korang perlu belajar After Effects lah. Dan satu lagi, Vegas Pro. Vegas Pro pun benda yang best juga. Boleh belajar je, dia sama dengan Premiere Pro, cuma dia advance sikit. So korang boleh pilih 3 software ni, yang mana kau nak pakai lah. Bukan pilih 3 lah. Untuk video editing, yang macam cut, potong simple-simple, Premiere Pro dengan Vegas Pro. Untuk visualgrafi ataupun gravity ataupun intro yang padu-padu tu, kena pakai After Effects. Dan satu lagi, kalau pengguna MacBook tu, orang panggil Final Cut Pro. Aku tak pernah try lagi. So kalau korang ada MacBook Pro ke MacBook, boleh try pakai Final Cut Pro lah. Orang cakap benda tu pun senang juga. So pilihlah software apa yang korang perlu pakai. Macam tu. Macam aku pakai Premiere Pro dengan Photoshop Illustrator. 3 benda tu. Itu adalah makanan aku lah, sebab aku belajar dalam bidang ni. So tu makanan aku. Dan langkah terakhir, langkah ni paling penting dan paling aku tak ikut. Jangan aku ikut. Sebab benda ni, sebab aku study, so aku tak boleh nak bagi sepenuhnya lagi. Apa yang langkah kelima tu adalah upload video secara konsisten. Maksud konsisten di sini, uploadlah setiap minggu, ataupun korang dah bagi tahu dah hari apa yang korang nak upload. Tapi kalau boleh, uploadlah setiap minggu. Bagi korang punya YouTube channel tu setiap minggu ada penonton, supaya lagi cepatlah sub korang naik lah, makin meningkat. Sebab setiap minggu korang ada video. Macam tu. Korang follow je 5 langkah ni, InsyaAllah lah akan memudahkan korang nak start YouTubers atau nak jadi YouTubers, nak jadi content creator dekat social media nanti. Macam tu. Itu sahaja perkongsian. Oh, lupa, jangan buat macam aku. Aku tak follow daripada awal langkah ni sebenarnya. Langkah ni aku fikir lepas aku duduk lama sekejap, aku baru fikir. Kalau macam aku, kalau korang tengok YouTube channel aku ni, pada awalnya channel ni nak buat main game. Lepas tu bila nak main game, aku punya gameplay tu taklah hebat sangat. So aku fikir buat apalah aku share benda yang tak hebat kan, tak power. Lepas tu aku pun tak pandai nak bercakap bila dengar audio ni, GG sikit. Jadi aku pun tukar kepada macam mana nak start stream. Aku nak bantu orang yang boleh bercakap, pandai berinteraksi depan kamera. Jadi content creator ataupun streamer lah, content creator lagi. Untuk jadi streamer dekat Facebook ataupun semualah, dengan belajar software apa yang perlu ada. Sebab diorang tahu bercakap, tapi sayang tak tahu software apa kena pakai. So aku nak ajar benda tu lah. Aku harap dapat membantu korang faham apa yang aku cuba sampaikan. Kalau korang tak faham pun tak apa, korang just DM aku akan bagi tahu dengan lebih mendalam sikit lah, lebih senang nak faham lah. Dan komen dekat bawah kalau tak faham, aku akan cuba jawab dengan cara yang paling simple agar korang cepat faham lah. Dan itu sahaja video kali ni, dan bye bye.